واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman yang keempat pada blok yang kedua daripada ayat yang ke-20 hingga 22 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa khabar? Alhamdulillah. Ya, kita nak meneruskan hari ini bersama dengan rakan-rakan yang berada di studio. Kita alu-alukan kehadiran tuan-puan sekalian dan juga yang berada di rumah terus ceria bersama Al-Quran, dan kita ingin menyambung kepada bagaimana Allah menerangkan tentang ciri kategori kumpulan manusia yang ketiga, dan kemudian kumpulan yang keempat Allah memanggil ataupun menyuruh kepada seluruh manusia apakah mesej yang penting yang perlu kita peroleh pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 4 blok yang kedua. Daripada ayat yang ke-20 kita melihat keadaan orang-orang munafik yang mengambil kesempatan dengan Islam. Inilah antara maksud daripada perumpamaan yang bersambung daripada ayat 19 yang kita bincangkan sebelum ini, dan kemudian perintah untuk menyembah Allah, seruan Allah kepada seluruh manusia dan keagungan penciptaannya yang perlu kita ambil cakna, yang kita perlu ambil ilmunya untuk memastikan kita menjadi hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 20 hingga 22 untuk sama-sama kita mendalami, memahami, memaknai kepada kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita meneruskan lagi potongan ayat seterusnya bagi muka surat yang keempat ini, itulah ayat 20 hingga 22. Yang akan kita perdengarkan bacaan, yang akan ada sama-sama juga kita baca, dan yang paling penting kita nak dapat isi kandungannya. Sebagaimana Ustaz Fah sebut tadi, itulah kita kata apa, duri dalam daging Ustaz Fah, tali baruk dan sebagainya, kesempatan bagaimana kita dapat mengenali ciri-ciri mereka ini supaya dapat kita sama-sama berhati-hati, muhasabah diri kita semua agar dalam banyak-banyak sifat yang disebut setakat ini mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Kalau ada, kita buang jauh-jauh, kita rawat, dan sudah pastilah dengan ilmu dan daripada Al-Quran, insya-Allah. Sama kita dengar hayati bacaan daripada muka surat daripada ayat 20 hingga 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله. Surah Al-Nazim, kita bacaan daripada ayat 20 hingga ayat yang ke-22, di mana Allah menceritakan kepada kita dalam ayat yang ke-20 itu tentang sambungan ayat yang ke-19, ciri orang-orang munafik. Jika menurut daripada Ibn Kathir Ustaz, pada ayat yang ke-17 itu adalah ciri orang munafik yang tulen, yang pure. Pada ayat yang ke-17 di mana mereka itu hancur ataupun cahaya daripada api ataupun cahaya keimanan itu hancur dan terus mereka itu tidak berada dalam cahaya, dalam kegelapan. Manakala pada ayat yang ke 19 yang kita bincangkan sebelum ini adalah satu perumpamaan tentang hujan di mana ada kegelapan, ada petir, ada kilat, dan disambung pada ayat 20 ini, ayat 19 hingga 20 ini menceritakan golongan munafik yang kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak beriman. Tidak seperti ayat yang 17, iaitu dia terus tidak beriman, terhalang daripada cahaya kebenaran daripada Al-Quran ataupun daripada orang-orang yang beriman. Maka pada ayat yang ke-20 ini Allah menyatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir sahaja kilat. Barq itu maksudnya kilat yang bercahaya itu akan menyambar kepada penglihatan mereka. Tetapi apakah yang berlaku? Tak berlaku. Tidak menyambar, tidak memusnahkan penglihatan mereka. Tetapi apa yang berlaku ialah kullama adaa lahum masyaufi. Bila cahayanya itu bersinar, kilat, ya, bila terpancar sahaja, maka pada waktu itulah peluang untuk mereka berjalan padanya, dan apabila gelap, tak ada kilat tersebut, dia akan qamu, dia akan berdiri ataupun statik, berhenti di satu kawasan. Apa maksud di sebalik perumpamaan ini? Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita bahawa sebagaimana dalam ayat yang ke-17 juga ada perkataan adaat, ya, perkataan daw itu adalah satu cahaya yang menerangi dan juga memanaskan. Apabila datangnya barq, iaitu guruh ataupun petir, ya, petir yang bercahaya tersebut, bila ia bercahaya, ia memberi manfaat. Dalam Islam kita ada guruh Ustaz, ya, ataupun ada panas. Peraturan-peraturan ni kira panaslah pasal kita kena ikut pada peraturan, tapi dengan peraturan kita terjaga harta, darah, tak selamba je kita boleh bunuh orang, boleh kita rampas harta orang, boleh fitnah orang. Itu adalah daripada cahaya yang memanaskan kerana kena ikut peraturan. Dalam masa yang sama, cahaya inilah yang akan menerangi kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang munafik ini, orang yang ada penyakit hati ini, mereka ketika dapat cahaya ini mereka berjalan. Mereka dapat manfaat dan mereka dapat manfaat daripada apa yang dibekalkan oleh Islam, Ustaz. Maksudnya apa? Contohnya peraturan untuk berkahwin. Mereka boleh berkahwin. Peraturan untuk harta waris. Mereka dapat harta. Bila menangnya umat Islam dapat ghanimah. Jadi mereka dapat banyak manfaat daripada cahaya daripada Al-Quran, daripada Islam. Tetapi bila berada dalam keadaan gelap, maksudnya Islam tak menang, bila ada ujian, pada waktu itu mereka berhenti, mereka tidak mahu untuk terus mengikut kepada ajaran Al-Quran itu sendiri. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalaulah Allah ingin, ya, Allah boleh
hancurkan, boleh lenyapkan pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Allah boleh buat on the spot, ya, boleh buat sahaja pada masa itu ketika mereka berdusta, mereka talam dua muka, boleh saja Allah menghancurkan pendengaran penglihatan mereka, terus ditarik daripada hidayah. Tetapi Allah kata di sini walau sya, kalau Allah nak, tapi Allah tak buat begitu Ustaz, ya. Allah bagi peluang lagi, Allah bagi peluang lagi kepada orang yang ada penyakit hati ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa, tapi Allah memberi peluang. Apa poinnya? Apa pelajaran untuk kita? Ialah apabila Allah beri peluang kepada kita, kalau kita ada buat masalah ataupun kita ini tidak committed kepada Islam, contohnya, ada masa suka sangat baca Quran, suka mendalami Quran, ingin ikut Quran, ada masa saya tidak ingin ikut kerana ianya mengganggu ataupun membuatkan diri saya terkena, ya, tentang amaran-amaran daripada Quran. Maka pada waktu Allah beri peluang kepada kita, sebenarnya kita terus akan menghargai peluang ini, dan kita tahu bahawa pada bila-bila masa saja Allah boleh menarik cahaya, dan itu adalah saat yang amat-amat berbahaya. Jadi ini adalah pelajaran sedikit daripada ayat yang ke-20, dan kemudian kita akan masuk kepada ayat yang ke-21, bagaimana Allah memanggil kepada orang beriman, orang kafir ataupun orang yang ada penyakit hati munafik ini dengan satu gelaran, ya ayyuhan nas, yang kita akan belajar sebentar lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada pusingan pertama, dan kita teruskan dengan Quran, Salat, Infak untuk sama-sama kita memaknai surah Fatir ayat yang ke-29. Apabila kita melihat pada ayat yang ke-21 sebagai kesinambungan bahawa Allah ini adalah amat-amat berkuasa, pada ayat 20. Allah berkuasa untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan orang yang berpura-pura tidak mahu ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi pada ayat 21 Allah membawa kepada kita, menyeru kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang kafir ataupun orang yang ada penyakit hati, seluruh manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah, menghambakan diri kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita daripada kosong, tidak ada apa-apa, diciptakan dan akhirnya kita menjadi seorang manusia. Ini mesej kepada orang yang bernama Ahmad, Ahchong, Mutusami, siapa sahaja, beriman ataupun tidak, Allah menyeru agar hambakanlah diri. Kerana apa? Kerana Allah yang maha berkasih sayang, Allah yang maha penyayang ini telah menciptakan
menciptakan kita. Dan lebih daripada itu, bukan sekadar diciptakan kita, walladzina min qablikum, iaitu orang-orang sebelum kamu, nenek moyang kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini la'allakum tattaqun, iaitu agar kita ini terjaga daripada segala mara bahaya. Istilah di dalam bahasa Arabnya wiqayah, yang membawa pada perkataan tattaqun. Jadi rupa-rupanya apabila kita melihat ayat 21 ni Ustaz ya, amat menarik. Rupanya Allah menyeru kepada seluruh manusia. Allah nak kita ni jauh daripada bahaya sebenarnya. Allah tak nak kita ini masuk ke dalam api neraka ataupun di dunia ini diazab, disusahkan oleh pelbagai cabaran yang ada, tetapi mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya wiqayah, yang membawa pada perkataan tattaqun. Bagaimanakah prosesnya? Prosesnya ialah menghambakan diri. Apabila kita mula menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tundukkan diri kita, selalu beribadah, ikut cakap Allah, ikut pada peraturan Allah. Kalau Allah dah jadikan alam ini dengan peraturan yang kemas, yang cantik, maka kita ikutlah peraturan Allah. Tak seperti orang munafik Ustaz ya. Orang munafik ini dia suka Islam yang cantik-cantik. Kalau katakan ada ujian, ada cabaran, dia tak nak. Dia tidak mahu bersama Al-Quran ataupun Islam ini sendiri. Jadi mungkin ayat yang ke-21 ini, kalau Ustaz boleh ceritakan sikit selekoh tajam untuk kita beri perhatian ketika kita membacanya Ustaz, sila. Baik, pada ayat 21 untuk selekoh tajam yang boleh kita ambil perhatian, banyak kali, sering kali kita jumpa perkataan ya ayyuhalladzi, kan, sama ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, banyaklah. Jadi ya dekat situ panjangnya mestilah kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Kerana ia adalah, hukumnya adalah mat apa? Kita tanya soalan sikit hari ini. Hukumnya ya tu dipanjangkan jadi mat apa? Mat wajib ke, mat jaiz ke, mat lazim? Mat jaiz. Apa maksud mat jaiz? Ada huruf mat, okey, bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan ke ataupun 2 perkataan? Dalam 2 perkataan. Maksud dalam 2 kalimah. Dia akan jadi mat jaiz mufassir. Maka mat jaiz kita kena baca, kalau kat sini mananya huruf mat? Ya itulah. Huruf mat pada kalimah ya. Ada alif daripada perkataan ya. Kemudian bertemu dengan hamzah. Dah Ustaz kata 2 perkataan. Kenapa nampak ya ayyuha tu eja dia macam satu perkataan je? Ya dengan ayyuha tu sambung tulisan dia dengan ya. Kan? Kalau kita ikut mat jaiz mufassir 2 perkataan, mana boleh putuskan huruf mat dengan hamzah. Kan? Macam kita kata qalu amanna. Lu tu panjang. Waw huruf mat bertemu hamzah dalam 2 perkataan. Kita boleh potongkan perkataan tu. Qalu. Bila berhenti tak adalah mat. Tapi sini bolehkah kita nak berhenti ya? Ya kita wakaf. Sebab mat jaiz kan 2 perkataan. Lepas tu kita mula ayyuha. Tak boleh. Di sini walaupun hukum dia mat jaiz mufassir, betul, semua jawab dekat studio ni Ustaz Fah, jawab betul belaka. Kat rumah saya tak tahulah, tapi saya yakin betul belaka gak tu, insya-Allah. Yang pasti mat jaiz mufassir. Tetapi di sini kita tak boleh berhenti sebagaimana biasa mat jaiz mufassir. Kita nak potongkan perkataan ya, walaupun ya tu satu perkataan. Wahai, seruan. Ayyuha satu perkataan lain. Tapi sebab tu ejaannya dah disambung siap-siap dah. Juga kita tak boleh nak memutuskan perkataan ni. Orang tak bacalah ya, lepas tu ayyuha. Sama juga ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Ya tu satu perkataan lain. Wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim lah. Ya Ibrahim. Hukum dia mat jaiz mufassir. 2 perkataan. Tapi kita tak boleh berhenti pada ya Ibrahim, tak boleh. Jadi kita tetap membacanya dengan mengikut kaedah Imam Hafs an Asim, Tariq Syatibi membacanya dengan 4 dan 5 harakat. Jadi itu adalah cara kita membaca ayat yang ke-21 itu, ya ayyuhan nas Ustaz ya. Bila panggil manusia tu panjang sikit lah. Panjang sikit dan ada 2 maksud Ustaz ya. Satu, pada orang yang jauh sila datang dekat. Yang dah dekat
jangan lalai daripada apa mesej yang ingin diberikan. Jadi ada maksud yang amat besar bila Allah menggunakan, ni Allah yang panggil Ustaz. Ini bukannya sekadar kawan kita panggil ya Fazrul ke ya Tirmizi kan. Ini adalah daripada Allah Subhanahu taala, dan Allah menyatakan apa mesej yang kita belajar tadi, u'budu rabbakum. Hambakanlah diri kepada Tuhanmu. Kerana cabaran dalam hidup Ustaz ya, ada orang hambakan diri kepada duit, ada orang hambakan diri kepada isteri, kepada suami, kepada anak, kepada bos. Dan dalam ayat ini rabbakum ini, terutama kalau kita terjemah Rabb ini dalam bahasa Arabnya Ustaz ya, asalnya maksudnya adalah ketua ataupun bos, master ya. Dan bila kita bercakap tentang menghambakan diri kepada bos, biasanya kita takkan puas hati dengan bos kita. Sampai satu masa, kalau tuan-tuan yang pernah bekerja kan, kadang-kadang bos itu dia buat yang terbaik, tapi sampai satu masa kita mesti ada sesuatu yang kita tak puas hati dengan bos, pasal kita nakkan yang lebih dan lebih dan lebih. Tetapi bila kita melihat di dalam ayat 21 ini, Allah kata beribadahlah, hambakan diri kepada bos, iaitu Tuhan kamu ini, kerana Allah telah menciptakan kamu. Itu tanda kasih sayang Allah tuan-tuan ya. Kalau kita perhatikan Ustaz kan, Allah dalam surah Ar-Rahman itu Allah menyatakan khalaqal insan kan, Allah jadikan kita sebagai manusia. Itu sebagai satu tanda kasih sayang daripada Allah, dan bukan diciptakan sebagai insan sahaja, tetapi dibekalkan dengan panduan, iaitu dengan Allamal Quran dalam surah Ar-Rahman yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Jadi dalam hal ini ayat 21 ini sebagai peringatan kepada kita agar kita jangan lalai untuk menghambakan diri kepada selain daripada Allah, satu. Dan yang keduanya, kalau kita bekerja bawah bos, kita tak puas hati, kalau katakan isteri pada suami, dia kata suami saya sebagai bos ke, dia mesti ada benda yang tak puas hati. Kita kena ingat, kita bukannya perlu menghambakan diri pada manusia, tetapi kita selalu kena ingat bahawa saya buat kerja ini di tempat kerja ataupun di rumah ataupun di mana sahaja adalah untuk Tuhan yang menciptakan kita. Dan ada bukti-bukti lain yang Allah bawakan dalam ayat 22, tapi kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya ialah yakhtafu absarahum. Kita memberi perhatian pada perkataan khatifa yang maksudnya menyambar. 7 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 31, surah As-Saffat ayat 10 dan surah Al-Qasas ayat 57 menceritakan khatifah ini Allah boleh menarik apa sahaja nikmat yang Allah berikan kepada kita, penglihatan, hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka berdolak dalik, yang suka memusuhi kepada kebenaran. Tetapi Allah ini amat penyayang. Allah beri lagi peluang. Allah menyatakan walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah nak, Allah boleh je hancurkan. Ya, tak boleh lagi seorang itu mendengar kebenaran dan melihat kebenaran. Tetapi kerana Allah penyayang, Allah ciptakan kita, takkan Allah nak kita ini masuk ke api neraka diazab. Tetapi jangan sampai, dalam hadis Ustaz ya, ada orang yang istilahnya aba. Ya, aba ini maksudnya dia enggan untuk masuk ke syurga. Sahabat bertanya, siapa orang yang aba? Apabila orang itu tidak mahu menerima, mengikuti kepada ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi moga-moga dengan kesungguhan tuan-tuan yang berada di studio untuk kita terus bersama Al-Quran, makan masa. Dia seperti istilahnya barq Ustaz ya, ataupun ra'du. Dia guruh lah, pasal nak baca ni kadang-kadang kena tegur, dia macam bergegar juga kan bila cikgu tegur kita salah ke. Tetapi bagi orang yang nak jaga hati, is okay ditegur di sini berbanding saya ditegur di akhirat, waktu itu sudah lambat, sudah bukan sekadar nasi jadi bubur Ustaz ya. Nasi jadi bubur boleh makan lagi. Di sana nasi tak ada dah ya, sehingga kan amat derita bila berada di akhirat kerana mengabaikan Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته
بسم الله الرحمن الرحيم واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time 2.0. Alhamdulillah, kita dah dengar tadabbur daripada ayat 20 hingga 21 berkenaan bagaimana orang-orang yang mengambil kesempatan terhadap Islam dan juga perkataan-perkataan seperti kilat, guruh dan sebagainya, semua itu sehingga hari ini Ustaz Fas saya sebut barak kilat, guruh dan sebagainya. Banyaklah teknik-teknik dari sudut tajwid ni kan. Orang buat buku pantas seperti kilat tajwid. Kilat tajwid. Apa nama ni kita orang ada buat jugalah mahir tajwid. Macam-macam lah. Apa semua tadi tu kaedah kilat ke guruh ke apa semua. Yang penting nak membantu kepada kita supaya kita dapat baca Al-Quran dengan baik. Supaya apa? Selepas kita dah boleh baca, kita melihat pada makna-makna isi kandungan Al-Quran Karim. Sudah pasti ibu-ibu dan ayah-ayah semua, penonton yang ada bersama kita pada hari ini, selepas daripada kita baca, seronok baca, sudah pasti kita nak tahu pula isi kandungan, apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Baik, kita masuk segmen tajwid. Kita lihat paparan skrin kita yang pertama, yang boleh kita ambil ulang kaji. Yang pertama sekali ialah hukum mat jaiz mufassil yang telah kita terangkan pada sebelum ini. Itulah ya ayyuha, mat jaiz munfasil. Ya ayyuha dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Mungkin ada yang biasa dengar kalau pergi ke Mekah. Kenapa Imam Mekah Ustaz baca ya ayyuha yang banyak saya dengar dua harakat aje kan? Bukan 2 rakaat, 2 harakat aje. Kenapa dia baca 2 aje? Ustaz kata baca 4 dan 5. Imam Hafs an Asim yang kita dah sandarkan, yang kita baca mengikut riwayat Imam Hafs an Asim membaca 4 dan 5. Tapi Imam Mekah baca Imam Hafs juga, an Asim juga, tapi dibaca dengan 2 harakat. Imam Mekah kadang-kadang memang dia akan baca dengan 2 harakat mengikut Imam Hafs an Asim juga, tapi melalui tariq Jazari. Apa pula Jazari tu Ustaz? Apa pula Imam Syatibi? Ini 2 ulama besar, gergasi besar dalam bidang Al-Quran. Mungkin insya-Allah saya juga dalam fikiran Ustaz Fas nak memperkenalkan tokoh-tokoh ini kepada masyarakat yang kita dah baca Quran banyak dah. Baca Quran mungkin dah 10 kali khatam dah. Cik-cik ada yang umur 40 dah 40 kali khatam dah Quran. Kan? Ada yang lebih 40 kan, banyak masya-Allah. Cuma kadang-kadang mungkin terlepas. Ada ulama-ulama yang kita kata gergasi dalam bidang Al-Quran. Mereka ni mengumpulkan, macam kita kata reporter lah. Dia pelapor. Mereka kumpul bacaan daripada imam ni, dia ambil bacaan sampai Rasulullah, dia kumpulkan jadi satu bacaan. Ini imam ni baca. Imam ni cara bacaan. Sebab tu kita dengan cara bacaan yang pelbagai. Ada 2 harakat, ada yang tepat ni baca sampai 4-5, ada yang majaiz imam yang baca 6 harakat. Kan? Mak badal kita 2 je. Amanna ya ayyuhallazina amanu 2 je. Ada yang baca sampai 4-5, ada yang baca sampai 6 harakat. Ya ayyuhallazina amanu. Dia sama macam ya. Kan? 6 harakat. Lepas tu ada soalan cepuk emas Ustaz Fah.
So macam mana nak baca rakaat pula? Nak baca harakat 2 harakat lagi banyak pahala ke? Nak baca yang 6 harakat lagi banyak pahala? Oh. Kan? Oh, ada orang kata, tak apalah saya nak ambil yang panjang sebab panjang baca, suara lagi panjang baca Quran lagi banyak pahala kot. Logiknya macam ada logik juga. Macam ada betulnya. Tapi walau macam mana pun kita baca mengikut ilmu pengetahuan. Quran dia bukan datang dengan seperti ilmu yang lain yang mana kita kena dengar halal balik rumah, haram kita balik rumah tak buat, zikir ni kena buat balik rumah kita buat. Quran dia ambil melalui generasi ke generasi, melalui pendengaran, ikut, tiru, baca, dengar dan sebagainya. Itulah ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Kita lihat slide paparan kita yang kedua untuk tajwid. Sebelum kita nak hafal. Kemudian menjelaskan makhraj huruf qaf dan kaf pada kalimah khalaqakum. 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 Pada kalimah allazi khalaqakum. Okey. Yang mana qaf dan kaf ni makhrajnya berhampiran. Qaf, kaf makhrajnya berada di pangkal lidah. Permulaan lidah kita tadi tu. Pangkal di dalam permulaan huruf qaf dan ke depan sedikit huruf kaf. Yang mana kita nak kena jelaskan dua-dua huruf qaf. Qaf sifatnya tebal. Walaupun makhrajnya dekat dengan kaf tapi kaf nipis. Khalaqakum. Khalaqakum. Cuba sebut allazi khalaqakum. Allazi khalaqakum. Khalaqa. Kum. Kum kena sebut dengan nipis dan ada angin sikit. Ada sifat hamas. Dia bukan kum. Tak jadi. Kum. Tak jadi. Kum. Ku. Kum. Allazi khalaqakum. Begitu huruf qaf dan kaf. Baik, kita nak cuba hafal ayat 21. Yang mana dah beberapa kali dah saya ulang, mungkin dah masuk dah dalam ingatan kita semua. Ustaz Fas, tadi ayat ni Ustaz Fas dah tadabbur, bukan kita yang panggil, kita baca tapi Tuhan panggil. Okey. Kita dah ulang dulu sama-sama. Kita cuba buat 2 potongan dahulu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. 1, 2, mula. Masya-Allah kan? Tertukar dengan ya ayyuhallazina amanu. Bila seorang tertukar, ramai-ramai pun sebahagian tertukar juga. Tak apa. Yang sebenarnya kualiti hafalan apabila kita belajar daripada silap. Apa yang paling bahaya apabila kita hafal dalam keadaan dah silap. Oh, dia melekat susah nak buang. Okey? Tapi bila kita baca dalam keadaan salah, sekali kita salah, kita perbetulkan dalam satu majlis sampai mati kita ingat. InsyaAllah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Okey, sekali lagi dengar dengan betul-betul dan perhatikan ayatnya serta ikut. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum.
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okey, cuba baca dengan tanpa melihat mushaf, tetapi diawali dengan bacaan saya dahulu. Mana kita bergantung kepada pendengaran apa yang saya baca potongan pertama, ikut sahaja potongan tu. Kalau kita mampu ikut, maknanya insya-Allah mudah untuk kita menghafal. Dengar betul-betul. Tak aci tengok Quran tak aci. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah, tabarakallah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini My Quran Time. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti kepada ayat yang ke-20, 21 dan pada ayat 22 kita akan menyambung kepada bagaimana Allah membuktikan, menyeru kepada semua daripada yang jauh daripada Allah untuk dekat kepada Allah, yang sudah dekat pun untuk kita jangan lalai untuk kita beribadah kepada Allah yang menciptakan, kepada kita dan juga kepada nenek moyang kita, orang-orang terdahulu. Dan kita perlu faham bahawa sebenarnya di dalam kehidupan orang-orang Arab bahawa mereka amat menyayangi kepada nenek moyang sebagaimana kita juga sayang kepada ibu ayah, kepada generasi sebelum ini. Maka semua itu adalah ciptaan daripada Allah yang perlu beribadah dan akhirnya insya-Allah dapat ditemukan balik di syurga apabila kita benar-benar mengikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-22 menjelaskan lagi apakah bukti kekuasaan Allah. Mengapa kita perlu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar daripada pelbagai cabaran masalah kehadapan, istilahnya tattaqun, iaitu bila kita bertakwa sebenarnya kita ingin beritahu kepada Allah, ya Allah, saya ingin jauhi pelbagai masalah azab di hadapan dengan mengikut kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-22 kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Untuk ayat yang ke-22 ni yang agak panjang, lebih kurang ada 2 baris tengah ada 2 baris tengah dan ada ada beberapa huruf waw lah kat situ dari sudut kita berhenti dan kita nak mulakan tu. Ada waw pertama tu wasama, kemudian wa anzala, kemudian ada huruf fa akhraja. Itu tempat-tempat yang boleh kita mulakan ataupun ibtidak selepas daripada kita wakaf. Maklumlah bila kita baca Quran ni
Kadang-kadang ialah satu ayat tu 3-4 baris. Tapi kadang-kadang ada juga simbol-simbol walaupun tidak ada nombor ayat, ada simbol-simbol wakaf yang boleh kita wakaf seperti sok lam ya. Sok lam ya panggil apa? Sili. Kan? Ataupun wakaf qaf lam ya panggil apa? Kili. Wakaf sili, wakaf kili kan. Ada juga disebut sola, qola atau pulanglah. Yang penting itu simbol wakaf. Dan ada juga simbol seperti jim dan juga mim. Okey. Maka kat sini kita baca tempat-tempat yang boleh kita ambil seperti wa anzala minas sama' fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Baik, kita baca sebelum kita mendengar kupasan tadabbur pada ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-22 untuk sama-sama kita gabungkan dengan ayat ke-21 Ustaz ya. Ayat 21 dan ayat ke-22 ini menurut Imam Syangqiti adalah bukti tentang hadirnya ataupun adanya hari kiamat ya, hari akhirat. Itu sebabnya bila kita melihat kepada orang-orang yang ada penyakit hati pada ayat yang ke-8 yang kita dah lihat sebelum ini, mereka berkata kami beriman pada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Iman ini kalau kita lihat pada ayat yang ke-13 ialah mesti dengan ilmu ya. La ya'lamun ini mereka tidak ada ilmu. Maka di sini ayat 22 ini sekali lagi perkataan ta'lamun itu muncul di hujung kerana kalau ada ilmu maka insya-Allah seseorang itu akan beriman dan imannya itu betul-betul sampai kepada Allah dan hari akhirat. Apakah bukti, apakah ilmu yang perlu dimaklumi? Yang pertama pada ayat 21 itu Allah menciptakan kita. Maksudnya kalau Allah dah ciptakan kita daripada kosong menjadi kita sekarang ini, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangkitkan kita kembali bila sampai di akhirat nanti. Kerana kita yang tak ada apa-apa pun dah ada, apatah lagi kalau dah dibangkitkan semula. Itu yang pertama. Pada ayat yang ke-22 Allah bawakan bukti yang kedua. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah menjadikan bumi ini sebagai katil, sebagai hamparan dan juga langit itu sebagai atap, sebagai binaan. Kalau yang besar-besar, yang hebat-hebat ini pun Allah boleh cipta, mudah sangat untuk Allah mencipta kita ataupun membangkitkan. Bukan mencipta daripada kosong, tapi membangkitkan semula kita daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir untuk dinilai, untuk dimaklumkan ke syurga ataupun diazab di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyatakan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Daripada air yang diturunkan itu keluar daripadanya buah-buahan untuk menjadi rezeki kepada kamu. Iaitu ini bukti yang ketiga, maksudnya ialah daripada bumi yang tandus Allah boleh hidupkan, boleh tumbuhkan, boleh keluarkan buah-buahan sebagai rezeki. Maksudnya ialah kalau di akhirat nanti kalau Allah nak hidupkan, nak jadikan seluruh alam maya pada ini sebagai syurga ataupun ada tempat yang menjadi neraka, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga perkara ini adalah penerangan tentang siapa Rabb yang perlu kita hambakan. Kerana Rabb inilah yang maha berkasih sayang, yang berkuasa, tidak ada had dalam kasih sayangnya berbanding dengan bos ataupun
ketua ataupun orang-orang di kalangan manusia. Apatah lagi kalau berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, berhala ini tidak boleh menciptakan, tidak boleh membina langit dan tidak pula boleh memberi rezeki kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah mengingatkan fala taj'alu lillahi andada, jangan adakan sekutu bagi Allah wa antum ta'lamun, padahal kamu berilmu, kamu tahu perkara ini. Makin kita mencari ilmu, ta'lamun ini maksudnya sentiasa cari ilmu Ustaz ya. Sentiasa cari ilmu, kita akhirnya akan cakap pada diri, lebih baik saya menghambakan diri benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin bekerja, ada bos dalam rumah, ada suami, ada isteri, ada orang-orang yang berkuasa dalam sebuah negara, tetapi saya buat ini adalah kerana Tuhan tidak ada had dalam membantu saya berbanding dengan manusia. Kita membawa kepada resolusi pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, jaga iman agar tidak berpaling daripada Islam. Itu yang kita belajar daripada ayat yang ke-20, kerana kita jaga iman ini ketika senang ataupun ketika susah. Yang kedua, bina takwa dengan menjaga kualiti ibadah. Ibadah itu perlu kita bina, kita baca Quran, solat, semua kehambaan itu akan membawa kita takwa, iaitu terlindung diri kita daripada pelbagai masalah di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, hargai nikmat hujan dan buah-buahan, kerana dengan menikmati dan menghargai perkara ini sebenarnya kita sedang menghambakan diri, dan insya-Allah kita akan dapat lebih banyak lagi bila sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah pimpin kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان اللهم اجعلنا من أهل الإيمان اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ممن بشرتهم بالروح والريحان والرضا والرضوان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus tuan-tuan untuk kita terus beramal dalam hidup kita, Quran, solat dan peluang untuk tuan-tuan berinfak dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk kita mendoakan program My Quran Time ini terus istiqamah ke hadapan, dan moga-moga ianya menjadi sebagai jariah kita bersama perjuangan Al-Quran agar hati kita dan hati masyarakat terus hidup bersama Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, solat, infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين